Okey, hai, selamat datang ke Work Creative at PPAPP. Hari ini adalah hari yang sangat bermakna dan istimewa kerana anda semua akan bersama dalam Work Creative kali ini bagi menghasilkan suasana yang sangat cantik, cemerlang dan menarik. Hari ini, saya juga tidak ketinggalan untuk berbicara bersama seorang lagi sahabat saya, iaitu Puan Atikah ataupun dia panggil Kak Atikah, dan saya juga Kak Aisyah. Okey, mana Kak Atikah kita ni? Okey, hai. Jeng jeng. Okey, Kak kita. bersama saya dengan Kak Tika dan juga Kak Aisyah. Hari ini seperti mana yang Kak Aisyah cakap tadi, kita akan buat untuk slot kreatif PPAPP, kita akan lakukan rak serbaguna. Okey, untuk kita buat rak serbaguna ni, kita akan gunakan bahan-bahan yang ada di depan-depan ni. Betul kan? Kak Aisyah? Bahan-bahan yang terpakai ke maksudnya Kak Tika? Okey, untuk kali ini bersama Kak Tika dan juga Kak Aisyah, kita akan buat rak serbaguna menggunakan semua barang-barang terpakai. Ada 3 barang terpakai yang utama, iaitu kita ada kotak. Okey, untuk kotak ni Kak Tika dah siap gunting mengikut saiz yang kita nak lah. Okey, untuk kotak ni. Kali kedua ialah yang barang kita gunakan botol mineral. Untuk kali ni, botol mineral yang kita gunakan ialah bersaiz 500 ml. Tapi, Kak Tika dah potong separuh untuk kita gunakan buat rak serbaguna. Kalau saya nak pakai botol mineral yang lebih besar, boleh ke Kak Tika? Boleh. Untuk botol mineral ni, anda boleh gunakan macam-macam saiz yang ada di pasaran ikut yang kehendak masing-masing dan kreativiti masing-masing. Okey? Okey, contoh kalau tak ada botol mineral, boleh kita guna botol lain? Boleh katanya boleh. Sebab kita boleh gunakan juga cawan kertas ataupun roll tisu kan? Okey, betul. Roll tisu yang bahagian dalam tu. Untuk kita lepas guna tisu, kita tak perlu buang roll tisu tu. Kita boleh buat rak serbaguna ni. Okey? Jadi, seterusnya bahan-bahan yang kita perlukan lagi ialah apa yang utama. Okey, di tangan saya kita ada benang bulu kambing. Apa fungsi benang bulu kambing? Okey, untuk benang bulu kambing tu kita akan gunakan sebagai tali gantung rak serbaguna kita. Maksudnya rak kita ni boleh digantung. Betul, sebab kita akan buat 2 tingkat rak serbaguna. Terpulang kepada anda semua nak buat 1 tingkat ke 2 tingkat ke, tapi kali ni bersama kami akan buat 2 tingkat rak serbaguna dan menggunakan tali itu untuk buat tali gantung. Okey, kita juga ada ribbon. Tapi kat tangan saya ribbon warna coklat. So ikutlah kreativiti sendiri, sama ada nak warna-warni atau nak warna merah. Okey, kita ada juga benda yang paling utama sekarang ni, kita kena ada kain. Kita ada kain, maksudnya ada 2 jenis kain. Satu yang berwarna plain, maksudnya kosong. Satu lagi haruslah yang bercorak. Kain-kain kita yang kita pilih ni pula, tak kisah selimut boleh, maksudnya tuala pun boleh. Ini kita pakai kain batik sahaja. Memang betul-betul barang recycle. Tak perlu buang, boleh pakai balik. Macam tu. Okey, yang paling penting kita kena ada hot glue kan. Maksudnya di sini kita nak mengumpulkan cantuman-cantuman bahan kita punya craft tangan kreatif sekejap lagi. Okey, acik-acik, kakak-kakak, adik-adik, abang-abang, dah ready ke belum nak tengok hasil daripada kita punya craft tangan ni? Tak sabar kan macam mana nak tengok kan? Okey Kak Tika, apakah langkah-langkah yang pertama yang harus kita lakukan sekarang ini? Selepas kita kenal semua bahan-bahan, dan kita jangan lupa juga ya, untuk kita buat sesuatu craft tangan ataupun sesuatu barang-barang, cara asas yang kita perlu gunakan ialah apa yang tadi sebelum kita mulakan step by step. Cara asas yang kita gunakan ialah gunting kita perlukan, dan pembaris, dan juga pensel untuk kita ukur. Okey? Okey, jangan lupa kalau ada sebarang soalan ataupun pertanyaan yang muskil, yang anda ingin bertanya kepada kami, bolehlah tulis di bahagian ruangan komen di bawah tersebut. Cuba tengok, kalau ada persoalan nak tanya macam mana nak buat ni, bahan apa, saya tak ada lah bahan tu, boleh tak? So boleh tulis di bahagian ruangan komen kami. Okey, kami akan menjawab dengan cara yang memuaskan hati anda. Okey Kak Tika, macam mana
kita nak start, kita nak mula dah ni. Okey, untuk kita start buat rak serbaguna kita, selepas kita kenal semua bahan-bahan kita yang telah kita explainkan tadi, Kak Tika dan juga Kak Aisyah akan ajar anda semua step by step macam mana cara-cara untuk buat rak serbaguna. First kali ialah kita ambil kotak. Okey, kotak ni seperti yang Kak Tika cakap pada awal tadi, Kak Tika dah siap gunting mengikut saiz botol yang Kak Tika nak gunakan. Okey, contoh kalau anda gunakan saiz yang lebih besar ataupun guna benda lain bukan selain daripada mineral water, ikut saiz kotak ni, ikut saiz yang barang kita akan letakkan di atasnya. Okey, faham ya? Untuk kali ni Kak Tika akan gunakan 3 botol mineral 500 ml yang telah siap digunting. Okey, kita akan susun setiap botol mineral ni di atas kotak. Okey. 1, 2, 3. Okey, kalau anda dapat lihat di sini, semua botol mineral ni dah siap diletakkan di atas kotak seperti ini. Okey, ini di bahagian hadapan dan juga ini di bahagian tepi lah. Okey, untuk ketiga-tiga botol mineral ni anda akan gamkan di atas kotak ini. Okey, untuk gam, Kak Tika nak minta tolong Kak Aisyah lah. Boleh? Ya, boleh. Okey. No problem. Benda mudah Okey. boleh. Okey, sementara Kak Aisyah gam botol mineral di atas kotak, Kak Tika akan tunjukkan step yang kedua. Kak Aisyah boleh tolong gunakan kain perca? Boleh. Nak pakai yang mana? Yang kosong juga ataupun yang corak? Corak dululah, tak apa, dua-dua pun boleh. Okey. Okey, kita ambil kain perca, ikut kreativiti anda masing-masing lah. Sama ada nak guna yang plain membuka ataupun yang corak dulu. Ataupun nak guna kain lain pun tak ada masalah. Okey. Yang first kali, Kak Tika akan gunakan kain bercorak. Okey. Untuk kain bercorak ni, kita akan potong mengikut saiz kita punya rak serbaguna yang kita akan buat lah. Okey. Untuk saiz ni, kita nak potong, kita perlukan pensel, pembaris dan juga contoh ukuran botol mineral. Okey. Okey, kalau anda semua boleh lihat di sini, kita akan gunting mengikut saiz lah. Kita akan gunting kain kita untuk sebagai balutan kita punya rak serbaguna. Okey, dekat sini kita boleh lihat untuk kita gunting, kita akan tinggalkan sedikit di bahagian atas supaya nanti kita boleh lipat dan nampak lipatan kita dan balutan kita kemas sedikit lah. Okey, kita akan lipat sikit dan tinggallah 1 inci di atas. Okey, selepas tu kita akan ukur ikut lebar dan panjang botol mineral anda. Okey, sementara kita gunting ni, Kak Aisyah dah siap gam ke? Masih menunggu gam kering. Okey, untuk kita tunggu gam kering dan juga gunting, ada apa-apa persoalan, anda semua boleh tanyalah di ruang komen, okey? Untuk kita gunting dekat sini, kita akan gunting ikut saiz lah apa yang kita dah ukurkan tadi. Okey, kita akan gunting ni sebagai balutan di bahagian atas kita punya rak serbaguna. Ya. Untuk plain ni, semua mesti bertanya apa yang Kak Tika akan gunakan sebagai kain plain ni kan? Kain plain ni kita akan letakkan sebagai dia punya bahagian bawah kita punya rak serbaguna. Jadi dia akan nampak lebih menarik lah dan lebih cantik. Kerana kita menggunakan 2 tone warna, taklah hanya 1 saja. Okey? Okey, sekiranya anda tidak mempunyai hot glue gun ataupun gam yang pemanas meja elektrik tu, anda boleh gunakan juga gam seku ataupun boleh gunakan stapler untuk mencantumkan botol-botol anda ini supaya dia menjadi lebih kukuh. Okey, kita boleh lihat macam mana Kak Tika sekarang ni tengah memotong kain mengikut saiz. Kita potong kain ikut saiz lah. Jadi Kak Tika akan potong sedikit panjang kerana nanti kita akan ukur balik lah dengan apa yang Puan Aisyah kena gam lah. Okey, kita gunting ni ikut kreativiti masing-masing lah. Kalau contoh macam Kak Tika tak suka macam kita punya corak terlalu crowded, jadi hanya gunting plain lah. Contoh kalau anda nak buat di bawah ni bentuk zigzag ataupun bentuk awan, ikut kreativiti boleh, tak ada masalah.
Okey, dan kita pun dah semakin kering. Okey, kita akan tunggu dia kering dulu dan nanti kita akan balut kita punya rak serbaguna. Okey. Kat sini pun kita dah siap gunting. Kita tunggu ke Aisyah untuk siapkan gam botol mineral pada kotak. Okey. Okey, ni ialah step yang kedua untuk kita gunting. Untuk step seterusnya, selepas kita gunting, kita akan lekatkan kain yang telah digunting ini sebagai balutan untuk rak serbaguna kita. Okey? Sekejap kita tunggu. Kalau nak buat decoration ke, nak hias-hias pun boleh dulu. Sementara kita menunggu dia kering. Okey, boleh. Kalau contoh, kita nak buat rak serbaguna untuk bahagian hadapan kita punya rak. Contoh kita nak buat untuk pejabat. Kita tulislah nama kita supaya orang tahu rak tu ialah milik kita. Contoh kalau dekat rumah, kita boleh tulis family ataupun untuk lebih menarik, anda boleh letak gambar family masing-masing, gambar kita punya ahli keluarga dekat rak. Okey, nanti orang datang tengok, oh kreatifnya. Sebab sekarang ni kita dalam PKP. Jadi untuk aktiviti di rumah dengan ibu bapa, anda boleh buat sekali. Okey? Okey, dah okey kau kat kita masih ni dah boleh kita gunakan. Okey, sekejap saya tengok dulu. Okey, okey. Dia dah kering, kita tunggu dia betul-betul kering dulu. Dia agak pupuk kan, tapi rasanya dah boleh. Kita dah boleh teruskan dah lah. Okey. Untuk botol mineral ni, kita perlu tekan-tekan supaya dia lebih mampat dan senang untuk kita buat balutan di bahagian atas. Okey. Tunggu kering dulu. Masa boleh balut ke tu? Boleh dah balut. Connection perlu, okey. Untuk kita balut, kita perlukan glugan lah. Kita akan gunakan glugan untuk kita balut. Okey. Okey, kalau kita boleh lihat di sini. Sekejap Kalau kita boleh lihat di sini, untuk glugan ni, Kak Tika akan letakkan di bahagian atas kain. Okey, di bahagian atas kain untuk kita buat lipatan sedikit supaya ia kelihatan lebih kemas. Okay, sebelum tu kita perlu ukur dululah. Untuk kita ukur ni kita akan tengok ukuran yang kita potong tadi betul atau tidak lah. Okay, so ni sudah memadai, cukup-cukup. Okay, kita tak perlulah terlalu panjang, nanti tak kemas. Okay. Macam saya cakap tadi, sekiranya anda tidak mempunyai hot glue gun, boleh gunakan juga stapler ataupun gam ukur. Kita masih ada gam ukur. Dan juga kita ada stapler, kita boleh bagi dia, kita nak bagi dia betul-betul cantuman yang kukuh lah. Betul. Okey. Untuk kain pecah ni, kita akan letakkan hot glue gun di bahagian atas lah. Di atas kita akan letakkan hot glue gun dulu. Okay. So, lepas kita letak hot glue gun, kita akan buat lipatan. Okey, kalau boleh nampak lebih dekat. Okay, kita akan buat lipatan macam ni. Sedikit sahaja. Sedikit sahaja dalam 1 inci yang mula-mula Kak cakap tadi. Supaya dia akan nampak lebih kemas di bahagian atas kita punya rak. Okey. Kalau boleh lihat macam ni lah. Okey. Okey, kita buat di sepanjang. Di sepanjang kain. Di sepanjang kain. Ingat ya, kain yang bercorak tau, bukan kain yang kosong. Kain kosong kita tak pakai lagi. Kita guna kain bercorak lah. Untuk kain kosong nanti sebagai base bawah. Tapi kalau anda nak guna kain kosong sebagai base atas pun tak ada masalah lah. Ikut masing-masing. Okey. So, kita akan buat. Ini aktiviti craft kali ni memang sesuai dilakukan untuk anda seisi keluarga, bukan juga untuk ibu-ibu saja, untuk anak-anak pun boleh. Kita boleh buat dengan ayah-ayah, dengan cikgu. Kita boleh, sebab benda ni kita boleh pakai, dia kan namanya rak serbaguna kan Kak Tika. Betul. Kita nak gantung lagi, macam mana lah rupa, tak sabarnya nak tahu ni macam mana. Betul. Biasa semua tak sabarkan nak tengok.
akhir rak serbaguna kita macam mana bentuk. Betul ke? Jadi rak serbaguna macam rak kasut ke? Macam rak almari ke? Kalau boleh dilihat dekat sini, kita dah siap lah. Letak gam di setiap atas penjuru kita punya kain perca tadi. Okey. Kalau boleh lihat dekat sini, dia akan jadi macam ni lah bentuk untuk step kedua. Okey. Seterusnya. Nampak tak? Seterusnya untuk step ketiga ialah untuk kita buat balutan botol mineral yang telah dilekat pada kotak di atas kain perca yang kita pilih tadilah. Okey, untuk kita balut, first kali ialah kita perlu tengok dekat bahagian atas yang kita kelip tadi. Dekat bahagian atas yang kita kelip, yang kita lipat, di bahagian atas iaitu muncung botol mineral. Okey? Jadi kita akan gamkan seperti biasa lah. Kita akan letakkan gam. Gam. Untuk makluman, kalau macam anda nak bagi rak anda tu lebih panjang, lebih lagi muatan nak letak barang apa tu, boleh tambahkan lagi botol mineral yang mungkin dia tambah, kami kan guna 3 saja, boleh anda boleh buat 3, 5, 7, 10 pun boleh. Dia boleh asalkan anda kebesaran lah kan. Betul? Alah, mudah je pakai 3 barang je kan, yang 3 barang terpakai. Betul, untuk kali ni kita guna 3 je lah sebab kita akan buat rak serbaguna mini lah untuk kali ni. Okay. Kalau anda nak buat untuk besar lagi, tak ada masalah lagi. Ikut barang yang anda nak letak lah. Kalau contoh nak letak kertas, boleh kan? Boleh. Macam mana Boleh kan? Sebab kertas tu boleh menggantikan balutan juga. Betul, boleh. Untuk kita letak kertas, kalau kali ni kita guna botol mineral. Kalau kertas kita boleh guna benda yang tak ada partition dekat tengah lah. Jadi senang kertas untuk masuk. Apa-apa barang pun tak ada masalah. Boleh. Okay. Untuk kali ni kita akan letak di bahagian atas. Okay, untuk dia lekat lah. Kita letak dekat botol mineral pun tak ada masalah. Nanti dia akan lekat. Okay, so kita akan ambil macam ni. Okay, saya dah nampak dah. Balutan dah kemas, dah cantik. Betul. Okay, so contoh balutan macam ni lah kita akan buat. Okay. Jadi dekat sini kita ukur dulu. Kita boleh gunting sedikit lah sebab sedikit panjang. Dia balut sahaja. Betul. Hanya balut sahaja. Contoh kalau kita tak ada kain, boleh guna apa ya? Kita boleh guna selimut. Boleh tangan. Benda tu nampak gebu-gebu gitu. Contoh kalau sekarang ni orang guna yang macam kain alas ke, boleh, tak ada masalah. Dia akan nampak lebih menarik. Betul. Okay. Kita balut. Okay. Tak sangka kan kain batik macam tu. Kain batik boleh guna. Kita jangan buang. Okay. Contoh kita buat baju, ada kain perca, kita ambil. Jangan kita buang. Okay. Tak perlu membazir lah. Saya pun macam dapat ilham. Tak maulah buang semua kain batik yang mana dah tertarik ni koyak tu kan. Bolehlah buat macam ni. First kita boleh lihat kat sini. Dah siap untuk balutan kita. Okay, kita dah tak nampak lah dalam ni. Orang mesti akan cakap, guna apa lah tu. Okay. So dekat sini dia akan nampak kemas dan kita boleh guna untuk letak barang. Kak Tika, ni dah siap ke? Belum kan? No, belum lagi. Ada lagi stepnya seterusnya. Tapi anda perlu kemas-kemaskan dululah dekat bahagian atas ni supaya tak nampak lah dia tertarik. Okay. Kita kemaskan dulu bahagian atas. Lepas tu untuk step ketiga nanti kita akan letakkan kain yang plain pula lah. Untuk kali ni kita gunakan corak. Kain plain kita akan letak di bahagian bawah. Kain plain yang putih tadi tu. Yang warna ungu tu. Okey. Warna ungu. Okey. Untuk kalau macam ni, kita dah ukur ada bahagian bawah yang lebih-lebih ni. Jadi, untuk kali kedua saya nak minta tolong ke Aisyah untuk potong akan nampak lebih kemas. Okey? Boleh. Okey, sementara Kak Aisyah potong, saya akan tunjukkan macam mana dan cara-cara untuk kita gunakan, kita buat bahagian bawah
untuk menggunakan kertas kain pecah plain ini. Okey, untuk kain pecah plain ni kita gunakan bahagian bawah. Kalau tak ada kain pecah, anda nak gunakan contoh corak-corak ataupun manik-manik untuk letak atau lekat untuk sebagai hiasan, tak ada masalah. Okey, untuk kali ni saya gunakan sepenuhnya kain. Okey, untuk kain juga kita perlu guntinglah ikut saiz yang kita nak. Okey, kain ni kita akan guna sedikit sahaja sebagai contoh macam skirting untuk bahagian bawah lah. Ni dia macam untuk cara-cara yang asas dah siap. Untuk kali ni yang kita tengah buat ialah hiasan dan juga nanti cara-cara untuk kita buat gantung. Untuk gantung kita punya rak serbaguna, kita perlukan kain-kain perca juga. Okey, nanti Kak Tika akan tunjukkan cara-cara anda guna kain perca untuk buat tali gantung tu. Okey, Kak Tika, ada persoalan lah. Okey, katakanlah saya tak ada pun kain kosong dan saya tak nak pakai kain kosong pun untuk balutan. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Ni semua ikut kreativiti masing-masing. Seperti yang Kak Tika cakap tadi, kita boleh guna apa-apa sahaja corak ataupun hiasan di rumah. Maksudnya di sini kita nak balu untuk mengukuhkan lagi kedudukan dia dan juga kita nak bagi lagi cantik lah kan? Betul, akan nampak lebih kemas. Kain plekat pun boleh pakai tau yang kotak-kotak Boleh. corak dia. Lagi cantik sebenarnya. Dia akan nampak lebih pada tradisional kalau kita guna kain tradisional. macam tu. Okey. Kalau contoh kita nak guna manik-manik ke, lebih cantik lah. Okey. Dia akan nampak lebih kemas, lebih teratur. Okey Kak Tika, saya dah potong. Okey, Okey, dah potong. anda semua boleh lihat di sini cara kita potongan dia haruslah kemas. Maksudnya tadi kan dia agak panjang, dia punya saiz, dia punya kain batik. Tapi sekarang saya sudah potong jadi bentuk macam ni. Sudah jadi macam ni. So bawah ni kotak tadi tu kita boleh cover ataupun kita boleh tutup dengan menggunakan kertas sahaja. Kertas ikutlah kertas yang macam tebal boleh, A4 paper pun boleh, kertas kerit pun boleh, ikut. Janji kita nak menutup kotak kita yang berwarna coklat ni tadi. Ni alas coklat ni tak nak, kena tutup. Baru cantik. Okey? Okey, dah siap ke Kak Aisyah? Kita dah siap potong. Okey, Kak Aisyah dah siap potong. Jadi untuk seterusnya kita akan buat sebagai lapisan bawah. Okey, kalau ni kita lihat macam ni, dia punya balutan hanya satu corak dan plain lah. Kita tengok, okey, mungkin tidak berapa menarik. Jadi, Kak Tika akan tambahkan di bahagian bawah seperti ini. Kan lebih menarik. Kan? So nanti lepas di bahagian bawah ni pun kita akan buat step-step dan cara-cara sama seperti balutan yang pertama tadi. Okey. Maksudnya dia macam ada dua lapisan lah kan? Betul, untuk dua lapisan. Okey, untuk kali ni kita akan buat seperti tadilah. Yang cantik tu kita atas. Yang cantiknya, okey, kita boleh buat bahagian atas. Okey, boleh. Kalau kita buat cantik di bahagian atas, kita dah tak perlulah untuk lipatan seperti tadi. Okey, ikut anda nak buat bentuk macam mana pun boleh. Kalau kita nak buat zigzag ke, tak ada masalah. Okey. So untuk lipatan ni, kita akan tengok ikut saiz kita lah. Kita nak buat kat tengah ke, kat bawah ke, tak ada masalah. Okey. Macam mana tu? So, macam ni kalau kita boleh lihat dekat sini, kita akan letak dan juga gam seperti biasa lah. Okey. Kita kena gam macam tadi juga ke macam mana? Betul, kita akan step sama seperti tadi. Gam pun sama seperti tadi. Langkah yang sama. Ulang balik langkah yang sama. Okey. Kita akan letak gam. Dan ikutlah kita nak letak bahagian bawah terus ke, kita nak letak separuh ke. Kalau macam ni kita akan ambil betul-betul di bahagian tengah. Okey, di bahagian tengah seperti inilah kita akan letak. Okey. Selepas itu kita akan balut seperti biasa. Okey. Untuk balutan ni nanti kita akan buat step seterusnya, iaitu step keempat lah. Sekarang kita dah sampai step yang ketiga. Okey, kita akan balut seperti biasa.
Balut kemas-kemas, baru cantik. Betul. Baru tak nampak Kalau kita buat ni dengan guru ke, dengan ibu bapa ke, kita boleh tengok, kita boleh praktis cara kita buat, macam mana kemas. Pesanan yang kami buat hari ini bukan sahaja boleh kita pakai dekat rumah saja. Betul. Tapi kita juga boleh buat menambahkan hasil pendapatan. Kalau kita menggunakan fabric yang cantik, yang berkualiti, barang yang berkualiti, memang garanti. Boleh kita buat hasil jualan kepada orang-orang ramai. Mesti menambah kita punya pendapatan. Betul, kita juga boleh buat jualan lah. Hanya menggunakan barang terpakai. Barang terpakai sahaja. Betul. Okey, sekarang kita nak kemaskan lagi kita punya rak lah. Okey, untuk kita kemaskan lagi rak kita. Okey, kita boleh lihat di sini. Okey, dia akan jadi seperti ini. Okey, nampak lebih menarik daripada yang pertama tadi. Okey, balutan atas dan juga balutan di bahagian bawah. Okey, sekali lagi kita minta Kak Aisyah untuk tolong kita potong mengikut saiz. Okey? Okey, boleh. Okey. Okey, sementara Kak Aisyah potong, step untuk seterusnya ialah kita nak buat seperti yang kita janjikan tadi. Kita nak buat sebagai base kita punya rak serbaguna. Okey, ni Kak Aisyah dah siap potong kertas. Okey, kami hanya menggunakan kertas biasa untuk kita buat sebagai tapak rak serbaguna. Ia akan kelihatan lebih kemas dan lebih menarik. Sebab nanti bahagian bawah tu dia akan nampak kotak. Jadi kita hanya tutup menggunakan kertas biasa. Okey, untuk kertas ni dah siap dipotong. Jadi kita letak dulu di bahagian sebelah. Selepas itu kita nak buat ialah bahagian lebih besar sebab ni kain. Boleh. Okey, terima kasih. Okey. Seterusnya ialah kita akan menggunakan kain macam yang kita gunakan untuk balutan atas dan bawah tadi untuk kita buat sebagai tali untuk kita menghubungkan rak pertama dan juga rak kedua. Untuk sebagai dia akan nampak tergantung lah. Okey. Untuk kain plain ni kita akan menggunakan bahagian bawah dan ni kita akan menggunakan di bahagian atas. Okey. Untuk kita buat, ikut saiz yang masing-masing lah yang anda inginkan. Okey, untuk saiz ni kita akan ukur. Kalau contoh Kak Tika buat untuk saiz botol mineral yang 3 tadi, 500 ml, hanya menggunakan saiz di bahagian tepi ni. Di bahagian tepi sekali kita akan menggunakan 17 cm dan juga di bahagian lebar dia kita akan gunakan 6 cm. Okey. Kita dah ukur mengikut saiz ini. Okey. Kalau kita lihat di sini, ni ialah saiz untuk gantungan di sebelah bawah dan ini ialah gantungan di sebelah atas. 17 cm, 6 cm dan ini bahagian atas ialah 17 cm dan ini juga ialah 9 cm. Bahagian atas lebih lebar daripada bahagian bawah. Okey, jadi seterusnya ialah sulap kita gunting. Okey, kita akan gunting seperti biasalah. Okey. Kita akan gunting ikut. Boleh. Gunting. Akan gunting seperti biasa mengikut. Okey. Semua dapat lihat di sini Kak Tika dah buat saiz yang kita nak mengikut A4 paper. Jadi senang untuk kita gunting, tak perlu ukur di atas kertas semula. Okey. Jadi kita hanya perlu gunting ikut saiz A4 paper yang kita dah buat. Okey. Lebih sikit di bahagian tepi pun tak ada masalah. Nanti kita perlu lipat untuk nampak lebih kemas. Okey. Kalau macam tu kita minta Kak Aisyah jugalah untuk letak base di bahagian bawah. Ya, boleh. Boleh kita dah jugalah. Sementara Kak Tika gunting dan Kak Aisyah pun buat base. Kalau ada apa persoalan boleh tanya, tak ada masalah. Kita boleh kongsi idea sama-sama. Kalau macam ada pandangan saya nak pakai cardboard lah, saya nak pakai plastik lah kat bawah. Boleh tak? Boleh. Boleh. Nanti guna tu pupuk. Daripada kita buang saja. Tapi masih ramai yang macam tertanya, macam mana kita nak gantung kali tu? Mesti ramai yang tanyakan. Sebab itulah apa yang Kak Tika buat sekarang ni ialah bahagian untuk kita gantung. Okey. Jadi kita buat
2 di bahagian atas dan juga 2 di bahagian bawah. Okey. Jadi kita hanya perlu tunggu untuk gunting, gam dan siap. Okey. Ni ialah step yang kelima. Okey. Step kelima kita perlu buat tali untuk kita gantung sebagai macam telinga lah lebih kurang. Okey, untuk kita menghubungkan rak pertama dan juga rak kedua. Okey. Untuk kali ini kami menggunakan 2 rak serbaguna. Kalau anda nak letak barang yang lebih banyak, nak buat rak bertingkat-tingkat ataupun satu rak saja tak ada masalah, boleh. Kalau satu rak anda boleh guna letakkan pensel, pembaris di bilik, tak ada masalah. Okey semua, sekarang di tangan saya adalah bahagian base yang telah siap dipotong. Kalau ada video di sini. Okey. Tadi kita hanya satu lapisan sahaja. Lepas tu kita sudah menambah jadi 2 lapisan kat sini. Lepas 2 lapisan kita akan potong di bahagian bawah. Sama juga, ulang step yang sama, ulang langkah yang sama. Dan di bawah ni tetap ada kotak tadi. Ingat lagi tak? Tadi saya ada potong satu kertas, strip kertas. Kita boleh letak di sini. Untuk menutup bahagian kotak yang terdedah. So, kelihatan cantik lah. Kita boleh gunakan juga macam biasa. Kita gunakan gam uhu. Kita lekat. Kalau lah anda tak nak pakai, tak mau pakai kertas, nak pakai benda lain, boleh. Nak pakai kain yang sama pun boleh. Ikut kreativiti. Macam ni. Saya dah lekat. Nampak? Dan kita boleh kemaskan bahagian bawah dengan kita gunting mengikut dia punya bentuk. Betul tak Tika macam ni kan? Betul? Okey. Lepas tu kita gunting lah ikut bentuk yang base bawah kita. Okey. Kalau kita nak tambah apa-apa corak, apa-apa manik ke, tak ada masalah, boleh. Untuk nampak lebih menarik. Okey, setiap orang ada cita rasa masing-masing. Okey Kak Tika, kat ni kita dah sampai ke berapa persen lagi nak siap Kak Tika? Okey, kalau kita tengok sini dah 70% dah siap. Sebab asas dah siap, hanya kita perlu buat asas untuk gantung sahaja. Knot kita dah siap untuk kita buat gantung. Untuk kita buat gantung seperti tadi. Mesti ada macam yang terfikir-fikiran. Apa betul kan ni rok ni macam ni? Tengok dah cantik. Okey. Dah siap potong untuk kita punya telinga di atas rak untuk kita buat sebagai penghubung untuk kita gantung rak pertama dan juga rak kedua. Okey. Di sini boleh lihat Kak Tika akan buat di bahagian atas dahulu. Okey. Di sini kita boleh tengok kalau contoh anda di rumah ada mesin jahit ataupun anda boleh jahit sendiri dengan tangan jahit jelujur ke. Anda boleh jahit di bahagian tepi ini. Okey, di bahagian tepi ni. Anda boleh jahit untuk nampak lebih kemas. Okey. Kali ni kita tak menggunakan jahitan langsung, tapi kita akan gunakan gam dan kita akan lipat di bahagian dalam untuk nampak lebih kemas. Boleh lihat di sini kita akan letak di bahagian tepi. Kita akan letak gam di bahagian tepi. Okey. Jadi lepas tu kita hanya perlu buat lipatan secara lurus di bahagian dalam. Okey. Macam tadi jugalah kira-kira kan? Sama macam tadi. Sebab apa yang anda lihat daripada awal tadi, step ni anda boleh buat menggunakan mesin jahit ataupun jahit sendiri. Tapi kita tak mengguna langsung. Kalau kita tak jahit boleh tak? Macam saya tak ada kebakaran ataupun saya malaslah nak jahit. Kita tak nak guna gam je. Boleh. Apa yang kita buat sekarang ni. Kita tak ada kelengkapan. Kadang-kadang kita cari masa tulah tak ada jarum, tak ada benang. Guna saja gam. Tak ada masalah. Anda perlu lipat untuk nampak dia lebih menarik. Okey. Itu bahagian apa? Ini bahagian untuk kita buat penghubung untuk gantung di antara rak pertama dan rak kedua. Nak buat penghubung pula. Penghubung. Okey. Mana nak hubung? Sekarang ni step mesti semua macam tertanya macam mana sebenarnya nak hubung lagi. Okey. Jadi kita akan buatlah step by step. Okey. Sini kita tengok, kita akan letak gambar. Okey. Ikut kreativiti anda. Kalau macam contoh kat kita buat hanya plain biasa lah. Okey, ni ialah satu contoh yang dah siap. Okey.
Ni plain biasa. Kalau contoh anda nak buat corak ataupun nak menggunakan benda lain sebagai penghubung, tali, tak ada masalah, boleh. Okay, kali ni kita akan fully guna kain perca. Okay. Fully gunakan perca. Jadi kita akan buat step by step. Step ni senang saja, boleh ingat daripada awal sampai akhir sebab step dia sama saja. Berulang-ulang kan? Betul? Jadi tak ada masalah untuk anda buat sini. Okay. Kita akan lipat secara kemas. Supaya nanti lipatan kita tak nampak dia punya kain-kain lebihan lah. Tapi kan saya memanglah sangat-sangatlah cadangkan kalaulah acik-acik, abang-abang semua adik-adik kita ni nak buat sangat-sangat craft ni, minta sangat guna kain batik atau kain pelikat. Sebab perasan tak tekstur ataupun dia punya fabric yang kita guna ni memang dia agak keras sedikit dan dia senang untuk kita gunting. Kat berbanding kalau kita guna macam mungkin kain satin ataupun kain yang beropol-opol, dia mana cantik tapi dia agak susah untuk kita kemaskan dia macam ni. Tengok ni, senang, balutan hanya sekali. Kalau guna yang kain fabric yang agak macam susah, saya rasa mesti dia akan harus dibelit-belit, berlapis-lapis juga untuk bagi dia kukuh. Macam tu juga ketika. Betul tak? Pandangan sebab saya lah. Kalau kita tengok dekat situ, kain yang di bahagian bawah ialah kain satin, betul kan? Di bahagian atas ialah kain yang lebih keras. Jadi di bahagian atas tu kalau boleh kita guna benda yang lebih kukuh lah. Tak ada masalah, boleh. Kalau contoh nak guna kertas dulu ke, nak guna apa, contoh tak ada macam bahagian kosong ni, bahagian plain yang kosong, kalau anda nak tambah perkataan contoh HOME ataupun home ataupun love ataupun apa-apa sahaja benda yang anda rasa macam benda tu cute ataupun benda tu macam membawa maksud. Saya saja nak buat dekor lah dalam bilik, boleh je. LOVE, HOME, semua boleh. Apa-apa sahaja. Jadi ataupun kat sini boleh je berbutang. Sebab apa nampak macam pakai baju kan kat situ. Boleh je. Okay, kalau dekat sini kita tengok dah siap kita punya penghubung di antara rak pertama dan juga rak kedua. Okey, sekarang ni untuk penghubung ni ialah di bahagian bawah. Okey, untuk di bahagian bawah kita hanya perlu melipat kedua-duanya untuk nampak dia lebih kukuh seperti ini. Dan juga selepas itu kita lipat atas ke bawah. Okey, daripada atas ni ke bawah dan kita akan jadi seperti ini. Tinggal sedikit di bahagian atas. Satu bahagian bagi lebihkan sedikit, satu kita bagi dia pendekkan sedikit. Okay, lepas tu kita letak gam seperti biasa. Okey, kita letak gam. Okey, dah siap satu. Okey. Untuk step yang kedua pun sama. Okey, sebelum tu Kak Tika nak kemaskan dulu kita punya. Contohlah kan Kak Tika, saya tak naklah pakai kain untuk buat dia punya penghubung lah. Penghubung. Kita boleh pakai apa? Tali ke apa? Boleh tak? Tali boleh. Ribbon yang kita tunjuk tadi pun tak ada masalah. Ribbon yang tadi warna coklat tu pun boleh. Jangan buat benda tu macam susahnya. Tengok tak adanya. Boleh tukar macam-macam jenis lagi barang-barang ataupun bahan-bahan yang kita sedia ada. Nama pun bahan recycle kan. Kenapa nak perlu membazir? Tak perlu. Pakai je apa yang ada. Betul. Okey, seterusnya kita dah siap penghubung untuk di bahagian bawah. Ya. Di bahagian bawah jangan lupa kita kena lipatkan kedua-duanya. Okey. Bahagian ini. Bahagian ini kalau boleh tak jadi, kita boleh tengok yang lebih dekat lah untuk bahagian bawah. Okey. Untuk bahagian bawah seperti ini. Dan juga untuk di bahagian atas, kalau anda boleh tengok, Kak Tika hanya lipat untuk kemaskan. Okey, tunjuk bahagian bawah. Bahagian bawah. Okey, untuk bahagian bawah seperti ini. Okey, dia akan jadi saiz seperti ini lah. Okey, saiz yang agak pendek. Satu bahagian satu yang warna kosong tu. Kosong. Dia kita kena lipat dia satu lebih sikit. Yang bahagian bercorak tu. Okey. Untuk kedua-duanya sama di bahagian bawah. Ya. Okey. Seterusnya, untuk bahagian corak, kita akan gunakan sebagai penghubung di bahagian atas. Untuk penghubung di bahagian atas, kita hanya perlu buat lipatan kemas seperti apa yang Kak Tika ajar mula-mula tadi. Dan kita tidak perlu lipat seperti untuk penghubung bahagian bawah. Kerana nanti kita akan terus letak di atas kita punya rak sebagainya.
Okey. Mana bentuknya kan? Okey, bentuk seterusnya kita boleh lihat Kita di dah sini. siap dah. Lagi Dah nak siap ni step yang ke-6. 10%. Betul? Nak siap Okey, dah. dah nak Sikit lagi. siap. Cantum je. Okey, untuk kita buat kita punya cantuman, kita boleh lihat di sini. Okey, sekejap. Contoh kalau kita tengah buat, kita nak kemaskan, tak ada masalah. Kita kemaskan sedikit di bahagian bawah supaya nanti rok kita nampak lebih kemas, lebih cantik. Okey. Mm-mm. Okey. Ni di bahagian hadapan dan juga ini ialah di bahagian belakang. Okey, di bahagian belakang ialah yang perlu kita lekat. Kita perlu lekatkan kita punya penghubung di bahagian belakang seperti ini. Okey, ni yang kita lipat tadi dan kita akan lekatkan di sini. Okay, semua boleh lihat kita boleh lekatkan di sini. Okey ya Kak Aisyah. Ya. Macam ni. Okey, ni ialah kita perlu lekat dan dia akan menjadi seperti inilah. Okey. Dia macam Dekat kaki. Dia sebelah-sebelah. macam ada Betul. kaki tau. Dia macam kaki. Okey, Cute di sangat. bahagian tengah. Okey, ini di bahagian tengah. Okey, so kita lekat dulu. Okey. Dulu. Genggam. Gunakan gam lagi sekali. Ya, gam tu memang fungsi dia sangat-sangat Penting lah untuk kita penting. guna gam ni. Okay, kita guna hot glue gum lah untuk kita lebih kukuh. Okay. Supaya nanti rok kita tak jatuh. Tapi gam ubu pun boleh. Gam ubu pun boleh. Kalau kita guna kertas tak ada masalah untuk kita guna gam ubu. Gam biasa pun boleh guna Biasa kertas. pun boleh. Ni sebab kita guna kain very dah agak tebal. Nanti agak tebal. Kita guna. Okey, tada. Kita dah siap lekat. Dan anda semua boleh lihat, pastikan di bahagian bawah ini ialah apa orang cakap saiz yang sama dan juga panjang yang sama. Betul, kedudukan dan panjang yang sama. Kerana nanti kita akan letak sesuatu untuk menghubungkan. Okey, anda boleh lihat ini di bahagian bawah. Okey, seterusnya di bahagian atas juga kita perlu buat penghubung lah. Okey, di Cuba bahagian kali di atas. bahagian depan sikit. Depan dia macam mana? Okey, macam ni di bahagian depan. Depan Okey, dia di cantik. bahagian depan tak ada apa-apa. Bawah Okey, dia macam ada belakang, kejutan. baru ada Macam ada kejutan benda macam ni lah. gantung di bahagian Okey. bawah tu. Dia macam kaki. Okey. Okey, seterusnya ialah penghubung di bahagian atas. Untuk penghubung di bahagian atas, anda hanya perlu letakkan seperti ini. Okey. Boleh lihat, kita letakkan di bahagian tengah seperti ini. Okey. Dan satu lagi pun kita akan Ya, letak di sama bahagian juga. tengah. Ulang. Ulang Ulang step step yang yang sama. Okey, yang bawah kita tak lebih dekat, yang atas kita boleh letak jarak lah seperti bag. Oh, macam Okey. beg. Macam bag saja. Okey, terpulang untuk letak di bahagian luar ataupun di bahagian dalam. Kali ni Kak Tika akan letak di bahagian dalam lah supaya kita punya rak nampak lebih kemas. Okey. Letak di bahagian dalam. Okey. Ya. Penghubung. Cantik kejadiannya tu. Kan dah cantik. Ni dah step yang kedua terakhir dah lah, second last step. Kita dah nak buat. siap Betul? sangat-sangat dah ni. Kita dah nak siap. Kita perlu letak bagi nampak kemas saja, okey. Kita buat ni slow-slow tak apa. Janji apa yang kita dapat, hasil yang kita dapat kemas. Okey. Kita pegang. Letakkan di celahan kain. Kalau anda boleh lihat, kita hanya letak di celah-celah kain yang kita tak guna tadi. Okey, macam ni. Okey. Cantiknya. Dah jadi, dah macam bag dah. Contoh kalau tadi, anda perasan apa yang Kak Tina cakap, Cantik kalau sangat. tak nak buat rok pun tak ada masalah. Nak buat yang ni saja pun, okey. Kita akan letak Wah, pensel. comelnya. Bayangkanlah kalau kita pakai ataupun kain perca yang petak-petak kecil-kecil tu. Comelnya. Lagi narik jadi, kita pun dah siap. Okey. Wah, cantiknya. Dah siap. Yang terakhir anda perlu buat hanya perlu kemaskan setiap bahagian. Ada yang tertanggal. Perlu kemaskan lah. Okey. Di sini anda boleh lihat dah siap lah. Okey, ni di bahagian hadapan. Cuba Dan juga kita dekatkan tengok. sekejap lagi Penonton nak tengok macam mana kamera ni untuk bentuk dekatkan. ni. Cantik. Okey, untuk kita lihat, ini di bahagian hadapan kita punya rak dan ini juga di bahagian belakang. Okey. Okey, secara pandangan nak kasi tengok pandangan yang macam agak macam ni saya Okey. tengok. Kita nampak macam tak
tak perasan kan dia pakai botol plastik sahaja. Betul? Di bahagian dalam kita dah tak tahu apa yang ada di dalam. Padahal kita hanya menggunakan botol mineral plastik yang kita selalu buang. Dan Okey? benda ni memang cukup. Kita Betul? boleh letak apa ni? Kita nak cantumkan. Kata Okey, nak buat untuk tiket, kita cantumkan. Okey. Jeng jeng jeng. Jeng jeng. Okey. Kita ada Kita partner. dah siap. Kawan Kita dah dia siap ni. yang kawannya. Okey, untuk di sini anda boleh lihat Kak Tika hanya meletak di bahagian belakang. Okey, contoh ni yang kita dah siap dan kita dah letak. Di bahagian bawah tetap yang sama dan di bahagian belakang kita hanya letakkan di belakang sahaja. Okey? Okey. Macam nak cantumkan Kak Syah dia? boleh tengok. Dekat sini kita tengok dia berbeza. Ini di bahagian depan dan juga belakang kita letak. Maksudnya di bahagian sini kita hanya boleh letak benda-benda kecil lah. Seperti pensel. Okey, kalau macam ni untuk kita kelihatan lebih kemas ataupun tak nak apa ganggu-ganggu, hanya letak di bahagian belakang pun boleh. Di bahagian Kalau kita depan nak pun boleh. cantumkan mereka berdua pun boleh kan? Untuk kita cantumkan boleh juga. Okey, so dekat sini Kak Tika akan tunjukkan satu lagi cara lah. Macam tadi juga. Sama je. Macam tadi cara pertama. Ulang balik. Ini cara yang kedua lah untuk bagi idea kepada anda semua untuk kita buat. Tadi kita menggunakan di bahagian depan dan belakang. Ini hanya di bahagian belakang. Okey, di bahagian belakang kita hanya gunakan untuk kita letak supaya di atas tu lebih banyak ruang lah. Okay. Kan? Dia macam sampul surat tau. Sampul surat. Tapi ni lebih kepada konsep decoration rumah. Ini. Kita bukan letak surat saja. Boleh letak bil-bil ataupun yang suka bersifar-sifar tu. Boleh letak kunci. Boleh letak kalau dekat dapur kita boleh letak macam sudu, garpu. Boleh. Okey. Kalau dekat sini kita lihat dah siap untuk Pakai lagi depan yang sikit. ini yang Kak Tika dah buat lah untuk rak yang pertama dan ini untuk rak yang kedua yang kita buat sebentar tadi Kita yang buat Kak Tika dah sama-sama tunjuk step tadi by tu. step lah. Okey, untuk hubung pula macam mana? Kita Sebab nak itulah hubung ni. fungsi kita buat telinga ni untuk kita hubungkan. Okey, untuk kali ni cara hubung ikut kreativiti masing-masing. Tapi untuk Kak Tika dan juga Kak Aisyah kami akan menggunakan lidi. Apa tu? Okey, kita hanya menggunakan lidi untuk menghubungkan. Kita akan letak dia macam ni. Kalau nak lagi cantik lidi tu, anda boleh Dia akan nampak balutkan lidi tu. gantung. Ya. Betul? Akan nampak lebih Gantung tergantung. Kak Tika. Okey, kita cuba gantung. Okey, nanti Macam mana kita nak gantung ni? gantung. Kita hanya menggunakan lidi. Okey, untuk kat sini kalau anda dapat lihat dengan lebih dekat, dekat sini Kak Tika telah menghubungkan 4 batang lidi supaya dia lebih kukuh. Dia dah cantum Dia dah siap-siap. cantum. Kita dah cantum siap-siap. Lidi yang biasa saja. Okey, lidi ni kita cantumkan menggunakan hot glue dan juga 4 lidi supaya ia lebih kukuh. Okey. Kalau nak lagi kreatif tak mau pakai lidi, chopstick boleh, tak payah gantung dah. Chopstick sasa dia macam terbaik sikit kan. Kalau tak mau pakai chopstick, kita nak pakai apa lagi? Kita boleh pakai apa-apa benda yang macam tu, macam benda tu macam keras dan juga panjang. Macam Okey. benda yang punya pemegang pun okey. Tada! Kali ke depan. Dah siap. Ni ke depan. Kali ke depan Kak Tika. Depan. Tu bahagian belakang, ni bahagian hadapan. Ya. Kan cantik. Kita Boleh punya buat juga rak. tempat ikat. Okey. Dekat sini boleh kalau kita gantung. tengok dah jadi 2 tingkat rak. Ya. Okey. Boleh letak di mana Ah. lagi? Di Kita bilik boleh. Di ruang tamu boleh. Boleh. Di office boleh. Di bahagian dapur pun boleh. Semua boleh. Betul. Kalau sini kita lihat, sebab itulah kita buat penghubung tadi. Okey. Ini penghubung kita menggunakan kain. Kalau anda nak gunakan apa-apa tali ataupun manik yang tergantung, tak ada masalah. Akan nampak lebih menarik lah. Okey. Kat sini kita gunakan semua barang yang terpakai. Jadi sebab itu kita tak perlu buanglah barang yang terpakai kerana dapat menghasilkan seperti ini. Rak serbaguna. Okey. Sangat-sangat menarik. Betul? Hari ni itulah hasil craft tangan daripada akak tikah kita, sedikit perkongsian bersama anda semua.
Contoh kalau yang bahagian atas ni, tengok bahagian atas Kak Tika dah letak satu lagi lidi. Sebab itulah tadi kita menggunakan ribbon dan juga tali. Mesti Kak Aisyah dah lupa kan? Semua tertanya mana tali? Mana tali? Itulah fungsi tali. Kita hanya perlu hubungkan tali dan letak saja di dinding. Dah tergantung kita punya rok. Boleh. Kat mana-mana pun boleh. Okey, kat sini. Okey, dekat sini kita boleh tengok ada lagi dia punya kaki. Jadi kita boleh buat lagi 2, 3, 4 ikut berapa tingkat. Ikut kreativiti masing-masing dan kehendak masing-masing. Okey, untuk maklumat anda semua, kraft tangan yang kami hasilkan hari ini adalah diambil daripada beberapa koleksi yang ada di Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang. Kat sini anda boleh lihat ada beberapa buku-buku ataupun buku kraft tangan, koleksi buku kraft, buku art, buku seni, apa-apa saja yang melibatkan seni memang ada di Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang. Betul tak Kak Tika? Membanyakkan buku kita kat sini. Ni antara contoh buku lah yang kita boleh pinjam dan kita boleh tengok kraft apa yang ada. Macam contoh ni origami, contoh ni menggunakan creature. Maksudnya contoh kraft-kraft yang kita menggunakan tali. Kita menggunakan barang-barang terpakai seperti kami buat tadi. Okey, kalau yang hujung ni kita menggunakan kertas. Okey, kertas sangat-sangat penting. Kita boleh buat bermacam-macam jenis corak dan juga macam-macam jenis cara. Ada persoalan yang tanya, sekarang ni kan musim PKP, tak boleh nak pinjam buku, tak boleh nak datang ke perpustakaan. Apa inisiatif yang kita ada? Bagaimana Kak Tika? Okey, untuk inisiatif yang kita ada ialah dengan kita hanya perlu melayari laman web kami dan boleh pinjam secara online dan juga anda boleh ambil secara pandu lalu. Okey, untuk cara-cara dia hanya perlu layari laman web opec.penanglib.gov.my. Maksudnya di situ anda boleh membuat tempahan buku-buku secara online sahaja, tak perlu datang ke perpustakaan. Sekali anda ada buat tempahan, anda boleh terus datang ke library, pandu lalu, bawa kereta ataupun motor kenderaan anda dan anda boleh ambil sahaja buku tersebut. Untuk slot seterusnya kita akan bersiaran lagi seperti ini, iaitu slot kreatif APPPP pada hari Selasa dan Khamis jam 11 pagi. Jangan lupa bersama kami lagi, dan kita akan menghasilkan pelbagai lagi hasil kraft tangan yang lebih comel, cantik, yang anda tak terfikir menggunakan barang-barang yang terpakai ataupun barang-barang yang sedia ada. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Jangan lupa jaga diri baik-baik, jaga kebersihan, pakai hand sanitizer, pakai penutup muka dan juga tagline kita untuk sebenar SOP iaitu kita jaga kita. Bye. Jumpa lagi.